بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa kenali perkataan fahami al-Quran sesi ke-105. Dalam sesi ini kita akan mengkaji satu lagi surah dalam juzuk 30 iaitu surah Al-Bayyinah yang juga mengenai Al-Quran seperti dua surah yang kita baru kaji iaitu surah Al-Alaq dan surah Al-Qad. Surah ini juga menyentuh azab yang menimpa orang-orang yang kufur, ingkar dan balasan baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh pada hari akhirat. Surah ini mempunyai 8 ayat yang panjang. Surah ke-98 ini turun di Madinah. Makna surah ini bukti yang nyata kerana pada awal surah Allah menerangkan bahawa ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik Mekah tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang bukti yang nyata iaitu Al-Bayyinah. Jadi Allah bawa kepada mereka Al-Bayyinah iaitu Al-Quran dan Rasulullah yang diutuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat ini mempunyai 14 perkataan iaitu lam yakun allazina kafaru min ahli al-kitabi wa al-musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahum al-bayyinah. Lam ni adalah harfun nafi dan jazam. Jadi kita akan ada fi'il mudhari' yang mengikutnya jadi fi'il mudhari' majzum iaitu yakun ni. Tidak ia akan terlepas. Allazina orang-orang yang ni isim mausul hum lah. Dia menjadi isim yakun di sini. Jadi dia apa tu yakun ni adalah apa tu dia nawasih ya. Jadi kita ada isim yakun dan juga kita akan ada apa tu khabar yakun nanti ya. Ini di sini kafaru ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya terdapat fa'il dan mim mustatir mabni dengan wa' atas sukun, tak adanya hum fi mali raf'in. Orang makna kafir lah ni. Min adalah harfu jam, makna dari, ahli lah sama kan. Ni isim majrul dan ahli kitab, ahli kitab. Jadi dia adalah mudhaf ilaih sebab dua isim bergandingan kan. Al-kitabi ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul lah. Jadi di sini tidak ia akan terlepas orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Iaitu ayat ini menerangkan bahawa ahli kitab tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing. Ahli kitab ini adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka yang terpelajar kerana mereka mempunyai banyak kitab dan mereka bangga kerana di zaman Rasulullah masyarakat adalah buta huruf. Tidak tahu membaca dan menulis kebanyakannya. Jadi kerana mereka sepatutnya tahu, Allah memilih menyebut mereka kerana beban mereka sebenarnya adalah berat. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Al-musyrikina ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul, jamak muzakkar salim. Jadi sebab dia lepas ataf jadi dia jadi maktuf lah. Al-musyrikina ni makna orang musyrik. Jadi dia maktuf alai dia tadi kita ada ahli tadi kan. Ahli kitab. Jadi ahli and then ni musyrik lah, orang musyrik munfakkina ni dari meninggalkan kepercayaan mereka. Munfakkina ni adalah isim fa'il daripada infakka dan dia merupakan khabar yakun. Tadi kita ada isim yakun, jadi munfakkina ni adalah khabar yakun kan. Dan hatta ni adalah harfu jar, makna sehingga ta'tiyah datang ya. Ini adalah fi'il mudhari' mansub untuk hiya. And then hum kepada mereka. Ni adalah damir hum maf'ul bih lah di sini. Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Ini adalah isim ma'rifah kamariyah marfu', dia merupakan fa'il di sini, iaitu fa'il yang dizahirkan untuk apa tu perkataan fi'il ta'ti ni. Ta'ti dia datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata datang kepada mereka Kalau ikut translation biasalah.
Jadi di sini kita tengok perkataan Al-Bayyinah ni adalah menjadi nama surah, surah yang kita baca ni. Jadi di sini adalah sambungan ayat sebenarnya daripada tadi. Jadi selain daripada ahli kitab orang musyrik Mekah ni disebut, jadi yang tidak terlepas dari kepercayaan ni tadi, Allah juga sebut lagi satu yang Allah single out adalah orang musyrik. Kerana orang musyrik Mekah ni mereka menyembah selain dari Allah, iaitu syirik. Mereka syirik, dia menyembah api, berhala dan lain-lain. Jadi sepatutnya bila Nabi Muhammad SAW dah datang, mereka sepatutnya mentauhidkan Allah kan, sebab Allah adalah Tuhan kepada Baitullah. Jadi mereka sepatutnya menjaga Baitullah, jadi sepatutnya mereka lah yang patutnya menyembah Allah kan, sebab dia macam tuan rumah kan. Di sini kita lihat ahli kitab dan orang-orang musyrik, Allah kata tidak akan terlepas kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang Al-Bayyinah ni, bukti yang nyata. Ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun adalah isim nakirah marfu', dia merupakan badal. Badal kepada Al-Bayyinah tadi. Bukti yang nyata tadi. Iaitu seorang rasul ni, Rasulun. Min adalah huruf dari Allahi, Allah lah. Dia isim makrifah samsiah majrul. Yatlu adalah fi'il mudhari' hum daripada perkataan tala. And then dia adalah dalamnya terdapat fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahali rafi'in. Dia membacakan suhufan, lembaran. Ini adalah isim nakirah mansub. Dia merupakan jamak taksir di sini, dan dia adalah maf'ulun bih lah fungsi dia di sini. Mutahharah. Mutahharah ni makna suci. Dia adalah isim nakirah mansub. Dia naat kepada suhufan kan. Suhufan mutahharatan. Jadi dia sama kan. Dua-dua adalah isim nakirah mansub. Iaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran suci. Jadi ayat ini explain apa yang dimaksudkan dengan Al-Bayyinah tadi dalam ayat sebelum ni. Itu adalah rasul yang diutuskan oleh Allah untuk membaca kitab suci. Apa itu lembaran suci ni adalah kitab suci. Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW dan baginda membaca ayat-ayat Al-Quran setelah diwahyukan kepada baginda melalui Jibril alaihissalam. Oleh kerana Nabi Muhammad SAW tidak tahu membaca dan menulis, baginda membaca dari ingatan. Masya Allah, tabarakallah. Ayat ketiga, fiha kutubun qaimah. Ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu fiha kutubun qaimah. Fi ni adalah harfu jar lah, dan fiha maknanya dia adalah jawab majrul dan juga merupakan khabar muqaddam di sini. Maknanya di dalamnya kutubun, kitab-kitab tertulis. Ini adalah isim nakirah marfu'. Dia adalah jamak taksir kan pada perkataan kitab kan. Dan di sini adalah mubtada' mu'ahhar lah kepada khabar muqaddam tadi. Jadi kitab-kitab tertulis di dalamnya, dan qaimatun, hukum yang benar. So qaimatun ni adalah isim nakirah marfu', dia merupakan naat kepada kutubun. Kutubun qaimatun kan. Jadi dua-dua adalah isim nakirah marfu'. Jadi dia sama. Di dalamnya kitab-kitab tertulis, di dalamnya iaitu kitab-kitab ni tertulis hukum-hukum yang benar. Dalam kitab suci maknanya terkandung pengajaran dan hukum hakam yang benar dan jelas serta tidak ada sebarang kesalahan atau penyelewengan. Ayat kita yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Kita lihat ayat ini mempunyai 13 perkataan, iaitu wa ma tafarraqa allazina utu al-kitaba illa mim ba'di ma ja'athum al-bayyinah. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Ma ni tidaklah, dia pun nafi. Tafarraqa, ia berpecah belah. Tafarraqa ni adalah fi'il madhi mabni untuk huwa, dan itu allazina ni adalah isim mausul hum dan dia merupakan fa'il yang dizahirkan dari perkataan fi'il tafarraqa ni. Jadi orang-orang yang ia berpecah belah, iaitu Yahudi dan Nasrani, tidak ia berpecah belah. Utu diberi. Ini adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan ata, dan dalam terdapat naib fa'il sebab dia majhul kan. Jadi dia ada naib fa'il damir mutasim mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi majrur raf'in.
And then Al-Kitabah adalah kitab, iaitu Taurat dan Injil. Al-Kitabah ni adalah isim makrifah kamar yang mansub. Dia merupakan maf'ulun bih di sini. Di sini, dan tidak ia berpecah belah, iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani diberi kitab Taurat dan Injil. Di sini kita lihat apa tu ma tafarraqal lazi ni adalah maktuf, sebab kita ada ataf kan. Jadi maktuf alai tadi kita ada lam yakunil lazina tadi, apa tu pada ayat yang pertama tadi. Jadi di sini kita lihat ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil tidak berpecah belah. Illa melainkan, maknanya dia adalah pun istisna. Min makna dari, fuja, and then ba'di setelah, ni adalah zaraf makanlah. Ma adalah isim mausul, makna apa yang ja'at datang kepada. Ni fi'il madhi mabni hiya ni and then hum mereka, ni adalah damir hum maf'ulun bih lah di sini. Al-bayinah bukti yang nyata. Jadi kita jumpa lagi al-bayinah ni. Ini adalah isim makrifah kamar yang marfu' dan dia merupakan fa'il daripada perkataan ja'at tadi ni, fi'il ja'at ni kan. Bukti yang nyata datang kepada mereka. So melainkan dari setelah apa yang datang kepada mereka, bukti yang nyata. Di sini ahli kitab, makna di sini ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil tidak berpecah belah sehinggalah datang kepada mereka Al-Bayinah, iaitu Rasulullah dan kitab Al-Quran. Jadi kenapa bila dah datang Al-Bayinah ni yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya ni, kenapa mereka berpecah belah? Kerana ada setengah daripada mereka menerima dan ada yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW dan ajaran baginda. Sebenarnya ahli kitab ni sememangnya tahu tentang kedatangan Rasulullah kerana disebut dalam kitab mereka, termasuk nama Nabi, sifat dan ajaran yang akan dibawa. Ramai mereka mengharapkan Rasul akhir zaman ini datang dari kalangan mereka sehingga ada yang pindah ke Madinah dan menunggu-nunggu kedatangan Rasul akhir zaman. Apabila Rasul tersebut lahir dari bangsa Arab, mereka dengki, lalu menolak dan menentang baginda. Selain dari dengki, ada juga yang tidak menerima kerana takut hilang jawatan atau pengaruh. Ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. So kita lihat ayat ini mempunyai 22 perkataan, banyak ya. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa wa yuqimu as-salata then wa yu'tu then az-zakata then wa zalika dinu al-qayyimah. So di sini wa ni adalah harfun ataf makna dan, ma ni makna tidak, dia adalah harfun nafilah. Dan umiru ni adalah fi'il madhi mabni majhul, dalamnya sebab dia majhul dia ada naib fa'il lah dalamnya, itu damir mutasil mabni dengan wa atas sukun, tak adanya hum fi mahli raf'in. Ni di sini mereka diperintahkan. Jadi kita lihat apa tu sebab ada ataf, jadi dia menjadi maktuf lah ni. So maktuf alai dia tadi kita ada tafarraqa tadi kan dalam ayat sebelum ni. Jadi dua-dua adalah fi'il, fi'il dengan fi'il. Dan tidak mereka diperintahkan illa melainkan. Illa ni harfun istisna lah. Li harfun nasab. Jadi kita akan ada ya'budu, sebab tu ya'buduna dia dah jadi fi'il mudhari' mansub sebab nasab ni kan. Ini dalamnya terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahli raf'in. Melainkan supaya mereka menyembah Allah. Allah lah. Ini isim ma'rifah samsiah mansub, dan dia adalah maf'ul bih. Jadi di sini dan tidak mereka diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah. Mereka ni adalah apa tu ahli kitab dan juga orang musyrik ini tadilah ya. Jadi Allah mencela sebenarnya sini ahli kitab dan orang musyrik tidak menerima Rasulullah dan ajaran baginda, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah hanya Allah dan mentauhidkan Allah dan jauhi tagut. Sebab kita tahu orang musyrik ini memang tadi saya kata dia memang syirik ya. Dia mempersekutukan Allah dengan berhala, dengan api dan berbagai-bagai lagi. So ini adalah perkara pokok yang mula-mula diajar dalam Islam, iaitu mentauhidkan Allah ya. Jadi kita lihat apa tu Allah, kita manusia hendaklah menyembah hanya Allah. Jangan menyembah selain dari Allah. Jangan mencampur adukkan perkara-perkara lain dalam kepercayaan kepada Tuhan atau dalam doa. Juga tidak dibolehkan ada perantaraan. Jadi perintah ini jelas dan tidak ada tolak ansur. Manusia hanya dibolehkan mengharap kepada Allah semata-mata.
Dan mukhlisina, dengan mengikhlaskan. Ini adalah isim mim mansub jamak muzakkar salim. Dia isim fa'il daripada ahlasa, dan dia merupakan hal di sini. Itu menerangkan keadaan ketika menyembah Allah tadi. Liya'budu tadi kan, kita ada liya'budullah tu kan. Bila kita masa menyembah tu patut dengan mengikhlaskan. Lahu ni apa tu jar majrur lah, makna kepadanya ya. Ni al-lazina, seluruh agama atau ibadat. Ni adalah isim ma'rifah samsiah mansub maf'ul bih lah di sini. Hunafa'a, tetap teguh di atas tauhid ni ya. Ni isim mansub jamak taksir, dia adalah juga hal di sini. Itu hal menerangkan keadaan menyembah Allah tadi, ya'budullah tadi kan. Dengan mendirikan di sini apa tu tetap teguh di atas tauhid. Wa ni supaya yuqimu, mereka mendirikan as-salata ni, sembahyang. Jadi itu menerangkan keadaan menyembah Allah tu, mendirikan tetap teguh mendirikan solat ni ya. Jadi di sini wa ni harfun ataf, dan yuqimu ni adalah fi'il mudhari' mansub, dan dalamnya terdapat fa'il dhamir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahali raf'in. Sebab ada ataf jadi dia maktuf lah ni. So maktuf alai dia tadi adalah ya'budu tadi. Mereka menyembah. Di sini mereka mendirikan as-salata, sembahyang atau salat Di sini isim ma'rifah samsiah mansub dia maf'ul bih lah di sini. Dengan mengikhlaskan kepadanya seluruh agama, itu ibadat, tetap teguh di atas tauhid supaya mereka mendirikan sembahyang. Jadi Allah sebut mukhlisina ni ya, iaitu menyuruh mengikhlaskan ibadat dan ketaatan hanya kepada Allah. Dan hunafa'a, ni adalah dua perkataan yang sangat penting ni ya. Hunafa ni iaitu tetap teguh di atas tauhid, iaitu ibadat dan doa hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh kepada yang lain. Itu mensyirikkan Allah. Kerana syirik itu akan menyesatkan manusia dengan pengakhiran yang sangat buruk. Seperti Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 31. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ada ahli tafsir yang mentafsirkan perumpamaan ini sebagai jatuh dari langit akan disambar burung yang mengoyak-ngoyakkannya, itu untuk memakannya. Dan kemudian sisa seperti tulang yang tidak boleh dimakan akan menjadi debu akhirnya dan diterbangkan angin ke tempat yang tidak diketahui. Dan ini merupakan perumpamaan kepada pengakhiran yang hina sebenarnya. Jadi Allah memang sangat melarang syirik ini dan tidak mengampunkan dosa besar ini seperti dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah kata memang orang syirik memang tidak diampunkan dosa. Lepas tu orang yang melakukan syirik adalah menzalimi diri mereka sendiri. Dalam surah Luqman ayat 13. Kerana semua amal gugur apabila seseorang tu syirik. Dalam surah Az-Zumar 65. Jadi memang banyak sangat peringatan mengenai syirik ini. Lepas tu orang yang syirik akan dijauhkan dari syurga. Ini surah Maidah ayat ke-72. Sebaliknya juga Allah berulang kali disebut balasan syirik adalah neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan wa ni adalah harfun ataf makna dan. Yu'tu ni adalah fi'il mudhari' mansub. Dalamnya terdapat fa'il dhamir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahli raf'in. Dia adalah maktuf di sini sebab ataf kan. Dan mereka memberi. So maktuf alai dia tadi kita ada yuqimu tadi kan. Mendirikan sembahyang tadi kan. Solat. Yu'tu mereka memberi az-zakat. Zakat. Ni adalah isim ma'rifah samsiah mansub maf'ul bih lah di sini. Wa ni adalah harfun istinaf makna dan. Zalika itulah isim isyarah wa ya, dan dia mubtada di sini. Khabar dia adalah dinu ni, iaitu agama. Itulah agama ya. Dia isim marfu lah, bila nak jadi khabar dia mesti marfu. Dinul qaimah ni adalah dua isim bergandingan. Ni al-qaimati ni adalah isim ma'rifah kamar yang majrur kan. Jadi sebab dua isim bergandingan jadi dia mudhaf ilaih di sini. Dan mereka memberi zakat dan itulah agama yang benar. Jadi Allah memerintahkan juga untuk memberi zakat. Jadi kalau kita lihat dalam ayat kelima ni ada tiga perintah. Itu mentauhidkan Allah, menyembahkan Allah, solat. Lepas tu dia suruh zakat juga. Suruh kita solat, suruh kita zakat dalam ayat ini. Itu untuk menegakkan agama yang benar. Jadi lepas ni kita lihat perintah puasa dan haji turun dalam ayat lain, iaitu kemudianlah nanti.
Ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. So kita lihat ayat ini mempunyai 18 perkataan, iaitu inna allazina kafaru min ahli al-kitabi wa al-musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul al-bariyah. So disebut inna, harfun nasi dan taukid lah, makna wasih ni lah. Kita ada isim inna. Isim inna al-lazina ni lah, iaitu isim mausul hum. Ni sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Ni adalah fi'il madhi mabni, dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahali raf'in. Min adalah fuja, makna dari. Ahli, ahlilah apa tu isim majrul, dan ahli kitab dia mudhaf ilaih lah seperti tadi. Jadi Allah sebut balik ni, ya, itu apa tu orang yang kafir daripada ahli kitab. Wa ni apa harfun ataf, makna dan. Al-musyrikina, orang musyrik. Ni adalah isim makrifah kamariyah marjul, dia adalah jamak muzakkar salim. Dia merupakan maktuf sebab lepas ataf kan. So maktuf alai dia tadi ahli tadi lah. Sebab dia ahli kitab. Ahli macam tadi ni, macam sama ayat yang sebelum ni. Ni ahli al-musyrikina ni kan. Itu ahli kitab dan orang musyrik. Fi ni adalah harfu jar, apa tu makna di dalam, narin, neraka. Auzubillah min zalik. Ni adalah isim majrul, dan jahannam. Ni adalah jahannam, isim majrul, mamnu' min saraf. Jadi kita lihat apa tu jahannama ni mamnu' min saraf, jadi apa tu dia sebenarnya berasal dari bahasa Parsi, dia bukan Arab. Jadi tu dia, kita lihat jahannama ni dia tak boleh pernah ada baris bawah kan. Ni di sini, dan orang musyrik ditempatkan dalam neraka jahannam. So fi nari jahannam ni adalah merupakan khabar inna kepada isim inna tadi, allazina tadi kan, kita ada allazina kafaru kan, orang-orang yang. Ni fina, orang-orang yang kafir ni, ahli kitab dan musyrik ni dalam neraka jahannam. Nauzubillah min zalik. Dan khalidina ni kekal lah mereka. Ni khalidina ni adalah isim mansub jamak muzakkar salim, dan dia merupakan hal di sini. Itu menerangkan keadaan orang dalam neraka, kekal lah mereka ni. Fiha jawab majrur dalamnya ya. So dan orang musyrik ditempatkan dalam neraka jahannam, kekal lah mereka dalamnya. So di sini ahli kitab dan orang musyrik yang tidak mahu meninggalkan fahaman sesat mereka dan tidak mahu menerima bayinah yang telah sampai kepada mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Satu dari 8 neraka yang disebut dalam Al-Quran, iaitu neraka jahannam, neraka Lazza, neraka Hutamah, dan neraka Sa'ir, neraka Jahim, neraka Sakar, negara Hawiyah, dan negara Zamharir. Dan kita lihat neraka jahannam ni merupakan antara yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, 77 kali. Na'udzubillah min zalik. Sebagai balasan kepada orang kafir, musyrik, munafik, derhaka dan yang mengabaikan perintah dan suruhan Allah. Mereka yang masuk neraka jahannam ini kekal di dalamnya, iaitu tidak boleh keluar, dan mereka tidak akan mati-mati. Jadi akan menerima azab yang berterusan ya. Na'udzubillah min zalik. Dan ulaika ni adalah isim isyarah hum, dia mubtada lah, makna itulah hum adalah dhamir hum, dia adalah mubtada sani. Tadi mubtada pertama ulaika, and then hum mubtada satu itulah mereka. Syarru ni adalah khabar, dia adalah isim marfu, dan makna sejahat-jahat. Syarrul bariyah, ni kita lihat dua isim berkandingan. Al-bariyah ni adalah isim makrifah kamariyah majrur, jadi dua isim berkandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih lah. Itulah mereka sejahat-jahat makhluk. Jadi Allah sebut orang yang apa tu musyrik ni tadi dan juga ahli kitab adalah sejahat-jahat makhluk. Na'udzubillah min zalik. Ayat kita yang ke-7. Innallazina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. So ayat ini mempunyai 10 perkataan, iaitu inna allazina amanu wa amilu as-salihati ulaika hum khairu al-bariyah. Inna ni adalah harfun nasi dan taukid, dia nawasih lah seperti tadi juga. Sesungguhnya allazina, orang-orang yang di isim mausul hum, dan dia merupakan isim inna lah di sini.
And then amanu, mereka telah beriman. Ini adalah fi'il madhi mabni. Dalam dia terdapat fa'il damir mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahali rafi'in. Mereka telah beriman. Wa ni adalah pun atas makna dan. Amilu, ini adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahali rafi'in. Sebab ada ataf jadi dia maktuf lah di sini. So maktuf alaihi dia adalah amanu ni. Mereka telah beriman, amilu, mereka telah beramal soleh. As-salihati, soleh lah. Ini adalah isim ma'rifah samsiah mansub dengan kasrah dan jamak mu'annas salim. Sebab jamak mu'annas salim kan dia mansub tapi dia nampak dengan kasrah di sini. Ini kita dah belajar juga dulu ni. Ini adalah maf'ulun bih di sini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman dan mereka telah beramal soleh. Jadi kita lihat sekarang Allah beralih pula kepada orang yang beriman dan beramal soleh ya, untuk membuat perbandingan. Ayat ini dimulai dengan harfun taukid ni, inna ni. Menunjukkan Allah menekankan pernyataan mengenai orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa beriman selalu digandingkan dengan beramal soleh ni? Kerana beriman adalah amal di dalaman, iaitu hati dan akal. Kita percaya kan dan yakin mentauhidkan Allah. Beriman sempurna dengan akidah tauhid dan tidak langsung melakukan syirik atau ada fahaman syirik. Percaya kepada malaikat, rasul, kitab, hari akhirat dan qada dan qadar kan. Jadi amalan beriman ini mesti disertai atau dibuktikan dengan perbuatan, dengan anggota ya. Dan kita mestilah berbuat amal soleh dengan melakukan amalan yang konsisten dengan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kena jauhi amal yang bid'ah. Sebaliknya mengikut amalan yang benar-benar menepati sunnah. Jadi sangatlah penting setiap insan Islam mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis supaya dapat beramal berlandaskan dalil yang sahih. Dan ulaika, itulah ni adalah isim isyarah hum, dia adalah mubtada lah ni. Hum ni adalah damir hum, dia mubtada sani di sini. Khairu ni sebaik-baik ni adalah isim marfu' dan dia merupakan khabar kepada dua mubtada ni itulah mereka sebaik-baik al-bariyah makhluk. Ni isim makrifah kamariyah majrul dan dia adalah merupakan sebab khairu dan al-bariyah ni dua isim bergandingan, dia adalah mudhaf ilaih. Jadi di sini Allah menyebut orang yang beriman dan beramal soleh sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, iaitu yang reverse daripada orang musyrik tadi kan yang dikatakan syarul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Jadi di sini khairul bariyah. Ayat ke-8, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. So kita lihat ayat ini mempunyai 30 perkataan. Panjang sikit jazau and hum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbahu. So kita lihat di sini jaza'u ni adalah balasan. Ni adalah isim marfu' dan dia mubtada di sini. Jaza'uhum di sini dia bergandingan, isim bergandingan dengan damir di sini damir hum lah ni. Jadi dia mudhaf ilaih di sini ya. Balasan mereka inda di sisi zaraf makan lah ni. Dia merupakan inda rabbi. Ni adalah dia bergandingan zaraf dengan isim, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Di sisi Tuhan, rabbihim, Tuhan mereka. Lagi satu set mudhaf ilaih lah. Di sini jannatu, syurga. Ni adalah isim marfu' dan dia merupakan kabar kepada mubtada jaza'u ni, balasan syurga ya. Adnin ataupun Eden dalam bahasa Inggeris selalu kita kalau baca kan Eden. Ni adalah isim nakirah majrul mudhaf ilaih lah di sini. Sebab jannatu adnin kan syurgaan. Jadi dua isim bergandingan mudhaf ilaih. Balasan mereka itu orang beriman dan beramal soleh tadi kan. Di sisi Tuhan mereka syurga ad.
Tajri yang mengalir. Ni fi'il mudhari' hiya dan merupakan hal lah. Iaitu menerangkan keadaan jannatu adnin tadi, syurga tadi kan. Yang mengalir min di harfu ja and then tahti, zaraf makanlah di bawah. Apa tu zaraf dengan damir jadi dia mudhaf ilaih nya. Dan al-anharu, sungai-sungai. Dia merupakan isim makrifah kamariyah marfu', jamak taksir, dan dia adalah fa'il yang dizahirkan dari fi'il tajri tadi ni. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi dalam syurgaan ni ada sungai-sungai yang mengalir. Kenapa selalu kalau kita baca bila Allah sebut syurga, dalam surah Ar-Rahman itu, dalam surah Al-Waqi'ah kan selalu ada tajri min tahtiyal anhar ni, mengalir di bawahnya sungai-sungai kan. Sebab tabiat manusia ni memang suka kepada keindahan, dan tempat yang indah selalunya dikaitkan dengan ada air, ada sungai, tasik, kolam, ada air terjun, ada mata air, ada laut kan. Jadi selalu dikaitkan dengan keterangan. Kalau kita nak pergi cuti pun selalu kita akan rasa senang ke tempat-tempat perairan yang ada air ni. Jadi Allah sebut syurga, dalam syurga ada benda-benda yang manusia suka. Ini adalah sebagai motivasi lah untuk manusia mengejarnya. Khalidina ni, kekallah mereka. Ni di sini kita lihat isim mansub, jamak muzakkar salim di sini. Dia juga merupakan hal ni, iaitu menerangkan keadaan dalam syurga pula. Kekallah mereka. So dalam syurga pun kekal, fiha jawab majrur di dalamnya, abada, selama-lamanya. Jadi ini adalah isim makrifah mansub, isim nakirah mansub, dan dia adalah maf'ul fi di sini. Jadi berbeza ni ada abada. Tadi masa yang dalam neraka tadi dia khalidina fiha aja, dia tak ada abada. Tapi dalam syurga selalu ada abada kalau kita perhatikan Al-Quran. Di sini kita kenapa dalam syurga ni ada duduk di dalamnya selama-lamanya. Kerana syurga memanglah tempat kekal abadi. Jadi kalau orang dah masuk syurga, dia tak akan keluar lagi, tak adalah boleh masuk, tak adalah masuk neraka lagi. Tapi kalau orang yang dalam neraka, kalau bukan dosa syirik, dia dosa-dosa yang lain, dia akan masuk neraka dulu untuk menerima balasan. Tapi dah lepas, dah habis siksaannya, dia akan boleh dapat masuk ke syurga. Jadi itulah kita lihat ada perkataan abada, dan yang neraka tu tak ada. Radhiya ni makna telah redha. Ni adalah fi'il madhi mabni untuk huwa, dan Allahu, Allah telah redha ni. Allahu ni adalah isim ma'rifah samsiyah marfu' dan dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada fi'il radhiya ni. Anhum jawab majrur lah, terhadap mereka. Telah redha Allah terhadap mereka. Wa ni dan harfun ataf lah. Radu ni adalah fi'il madhi hum, dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasil mabni dengan bawa atas sukun, tak adanya hum fi madhi raf'in. Sebab kita ada ataf, jadi dia maktuf lah ni. So maktuf alai dia tadi radhiya lah. Radhiya dengan radu. So sama. So dua adalah fi'il. Telah redha Allah terhadap mereka, dan mereka pun redha anhu terhadapnya. Yang hu ni Allah lah. Jadi ni anhu adalah jawab majrur. Jadi di sini ayat ni kata telah redha Allah terhadap mereka, dan mereka pun redha terhadapnya. Masya Allah kan, ni adalah satu balasan yang memang sangat tinggi, mendapat pengiktirafan Allah, sebab Allah redha. Dan lepas tu Allah redha, dan dia pun redha juga ni, orang amanu dan beramal saleh tadi, orang yang beriman dan beramal saleh tadi kan. Jadi mendapat keredaan, dan bila dia pun redha, maknanya happy lah kan, rasa gembira dan ketenangan hati, kerana mendapat pengiktirafan Allah tadi kan. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Dan zalika ni adalah isim isyarah huwa, dan dia mubtada lah tu. So demikian itu, ni adalah liman, ni adalah jawab majrur bagi orang yang hasya, ia telah takut. Ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya terdapat fa'il dhamir mustatir, tak adanya huwa. Dan di sini Rabba ni, Tuhan, ni adalah isim mansub, hu, ni adalah dhamir huwa. Jadi Rabbahu ni adalah maf'ulun bih lah di sini.
Sedemikian itu bagi orang yang ia telah takut Tuhannya, ya. So kita lihat Allah menutup surah ini dengan menyebut balasan syurgaan dan kurniaan redanya adalah bagi mereka yang takut kepadanya, iaitu beriman dan mengerjakan amalan soleh, ya, semata-mata kerananya. Walaupun surah ini bermula dengan celaan Allah kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik Mekah yang tidak menerima bayinah apabila ia datang, tapi sebenarnya ahli tafsir pun mengatakan surah ni relevan juga kepada manusia hari ini sehingga ke akhir zaman, ya, iaitu untuk pentingnya akidah. Allah sebut muhlisina, untuk menyuruh mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah. Lepas tu ada hunafa, kan tadi, tetap teguh di atas tauhid. Ini adalah dua perkara pokok yang menjadi asas ke arah menjadi orang beriman dan beramal soleh. Ya Allah, rezekikanlah kami tergolong dalam kumpulan yang mendapat keridhaan-Mu dan layak memasuki syurga-Mu. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.